Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi pelajar yang saya kasihi sekalian. Saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, kali ini cikgu akan bawakan tajuk bab 6 iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri, dan untuk kali ini cikgu akan sentuh berkaitan dengan hubungan fungsi trigonometri dengan sudut rujukan sepadan. Okey, jadi sebelum itu kita ingat semula pelajaran sebelum ini, iaitu berkaitan dengan sukuan. Okey, daripada 0 sampai 90 ini ialah sukuan yang pertama, 90 hingga 180 sukuan yang kedua, dan yang ini 180 hingga 270 sukuan yang ketiga, dan yang hujung ini 270 hingga 360 ialah sukuan yang keempat. Okey, sekarang cikgu bagi contoh sudut dalam sukuan yang pertama. Contohnya dekat sini ialah katalah sudut 40 darjah. Okey, katalah 40 darjah. 40 darjah ialah terletak antara 0 hingga 90. Jadi dia terletak pada sukuan yang pertama. Okey, jadi di sini untuk fungsi trigo. Okey, yang ini, yang apa yang cikgu nak ajar ini mungkin awak dah belajar masa menengah rendah ya. Kita ingat semula lah. Okey, katalah sudut pada sukuan pertama ini ialah 40 darjah. Jadi fungsi trigonya katalah sin, cos dan tangent. Okey, jadi untuk 40 darjah, okey, katalah dekat sini sin 40. Okey, kita dapati saya nak tahu nilainya positif atau negatif sahaja. Jadi dekat sini nilainya ialah positif, sin 40 positif. Kalau cos 40 pun positif dan tangent 40 pun positif. Okey, contoh seterusnya pada sukuan yang kedua, katalah sudutnya ialah yang terletak antara 90 180, katalah saya pilih sudut 100 darjah. Okey, jadi di sini untuk sin, cos dan tangentnya. Okey, jadi cuma nak tentukan negatif atau positif ya. Jadi saya buat sin 100. Nilainya ialah positif. Cos 100. Negatif, jadi nilainya negatif. Tangent 100. Nilainya negatif juga. Okey, seterusnya cikgu pergi pada sukuan yang ketiga. Cikgu pilih satu sudut yang terletak pada sukuan yang ketiga. Lebih daripada 180, katalah 210 darjah. Okey, 210 terletak antara ini. Jadi, cikgu nak tentukan fungsi trigonya iaitu sin, cosine dan juga tangent. Daripada segi nilai positif atau negatif. Okey, jadi sin 210. Negatif. Okey. Kemudian cos 210. Dapat negatif juga. Dan seterusnya tangent 210. Kita dapati positif. Okey, dan yang terakhir saya pilih satu sudut dekat sini yang lebih daripada 270. Katalah lebih daripada 270 ialah 310 darjah. Okey, jadi kita tentukan sin, cosine dan tangentnya. Okey, jadi di sini okey, sin 310 negatif. Okey, cosine 310 positif.
dan tangent 310 ialah negatif. Okey, daripada apa yang kita buat tadi, yang ini kita akan buat satu kesimpulan. Kesimpulannya ialah kita dapati pada sukuan yang pertama ini semuanya positif. Jadi saya kata all positif. Pada sukuan yang kedua ini yang positif hanya sin. Okey, sin saja positif. Pada sukuan yang ketiga ini yang positif hanya tangent. Tangent saja positif. Dan pada sukuan yang keempat yang positif ialah cos. Jadi cos positif. Jadi di sini untuk memudahkan kita mengingat ialah untuk sukuan pertama sini ialah A, all. Ini tanda positif. Sukuan yang pertama all, A. Semua positif. Pada sukuan yang kedua ini sin positif, S. Sukuan yang ketiga tangent positif, T. Dan pada sukuan yang keempat yang positif ialah cos. Okey, jadi tanda positif ASTK, atau cara nak senang nak ingat iaitu saya buat bermula daripada sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat ialah A itu ialah aku, S suka, T tolong, K kawan. Jadi nak senang ingat ya. Jadi dekat sini ialah A all positif, sukuan yang kedua ialah sin positif, sukuan yang ketiga tangent positif, dan sukuan yang keempat cos positif. Aku suka tolong kawan. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri dengan sudut rujukan yang sepadan, seterusnya cari nilai. Okey, contohnya dekat sini ialah yang pertama, cos 160 darjah. Okey, jadi di sini dia ada sebut pasal sudut rujukan sepadan. Jadi saya harap anda semua masih ingat lagi apa dia sudut rujukan sepadan. Jadi cikgu tuliskan dekat sini lebih kurang ya, kalau terlupa boleh rujuk. Okey. Sudut rujukan sepadan ialah dia sentiasa berada pada paksi X. Macam tu. Walaupun pada sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat semua rujukan sepadannya terhadap paksi X. Okey, contohnya dekat sini cos 160 kita nak dia punya nak cari sudut rujukan sepadan dia. Okey, yang pertama saya buatkan dulu dia punya sukuan. Okey, macam ni. Kemudian 160 ialah sudut ini dia dah berada, okey, sini kosong darjah, 90, 180. Jadi 160 ini dia dah lebih daripada 90, tapi tak sampai 180. Jadi dia dah berada pada sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua kita kena ingat. Pada sukuan yang kedua, aku suka tolong kawan. Aku suka. Suka ialah sin positif. Jadi pada sukuan yang kedua ini yang positif ialah sin saja positif. Okey, jadi kalau soalannya dia kata cos 160 darjah, bermaksud kalau cos pada sukuan yang kedua, cos ialah negatif. Yang positif ialah sin saja. Jadi letak tanda negatif itu, kemudian ini cos jadi sambung saja cos. Okey, kemudian yang sebelah sininya kita nak letak sudut rujukan sepadan. Okey, jadi tadi kita dah buat sudutnya berada pada sukuan yang kedua macam ni. Sudut rujukan sepadan, kalau sukuan yang kedua sudutnya terhadap paksi X. Okey, ini paksi X, ini garis tadi. Okey, sudutnya di sini, bawah sini. Jadi, kalau dari sini sampai sini ialah 160. Okey, kalau daripada sini terus sampai sini 180. Jadi, berapa sudut dekat sini? Sudut yang ini ialah
180 tolak dengan 160. Bermaksud sudutnya ataupun nilainya ialah bersamaan dengan negatif cos 20 darjah. Jadi sekarang bila soalannya seterusnya cari nilai, bermaksud nilainya adalah sama dengan cos 20 darjah. 20 cos 20. Jadi ni tanda negatif memang dah ada. Negatif 0.99396. Ni dah lebih daripada 5, bawa sini 1. Jadi 9397. 0.9397. Kita bundarkan ya dan tulis kepada 4 angka bererti. 9397. Okey. Jadi di sini apa yang saya nak sebut ialah yang pertama, langkahnya tadi ialah yang pertama kita kena tentukan sudut ini berada pada sukuan mana. Itu langkah dia yang pertama. Kena pasti dia punya sukuan. Sukuan. Kemudian yang kedua, bila kita dah tahu dia berada pada sukuan mana, kita tentukan dia sama ada dia positif ataupun negatif. Positif atau negatif. Bila kita dah tentukan dia positif atau negatif, kita letak dekat sini. Bendanya sama. Kalau cos, cos. Kemudian kita tentukan sudut rujukan sepadan. Kemudian seterusnya barulah kita tekan kalkulator untuk cari nilai. Sebelum cikgu tunjuk contoh yang kedua ini. Yang tadi yang pertama ini sebenarnya kalau kita tekan saja cos 160, 160, kita akan dapat jawapannya negatif 0.9396. 97 lah dah bundarkan. Sama je sebenarnya dengan kalau kita tekan terus kalkulator. Tetapi cikgu buat macam ni ialah sebab kita nak nyatakan hubungan fungsi trigo dengan sudut rujukan sepadan. Itu yang cikgu buat macam ni tadi. Bermaksud cos 160 darjah adalah bersamaan dengan negatif cos 20 darjah. Sekarang yang seterusnya ini cikgu contoh yang kedua, tangent 334 darjah. Yang pertama kita tentukan dia sukuan mana. Jadi kita buat. Nak tentukan dia sukuan mana. Buat macam tu. Jadi ini ialah 0 darjah 90, 180, 270, 360. 334. Jadi pusingannya sampai sini baru 270. Jadi sudutnya 334. Dia dah masuk pada sukuan yang keempat. Macam tu. Jadi itulah sudut 334 darjah. Dah berada pada sukuan yang keempat. Kalau sukuan yang keempat yang positif ialah cos. Jadi sukuan yang keempat dekat sini, cos yang positif. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang soalannya ialah dia tanya tangent. Jadi kalau pada sukuan yang keempat yang positif ialah cos. Jadi kalau tangent mestilah negatif. Tengok tadi kita ada buat kan? Pada sukuan yang keempat tadi kalau tangent negatif. Jadi tangent ialah 334 darjah adalah negatif. Tu di sini tangent. Sekarang kita nak tulis ujung sini ialah dia punya sudut sepadan. Sudut rujukan sepadan. Dah tentukan sukuan, dah tentukan positif atau negatif. Kita nak tentukan sudut rujukan sepadannya. Ialah kita kena tengok balik semula yang ini. Pada sukuan yang keempat, sudut rujukan sepadan ialah yang terhadap paksi X. Jadi kalau ini paksi X-nya, sudut rujukan sepadan ialah di sini. Macam mana cara kita nak cari sudut ini? Kalau satu bulatan ialah 360 darjah.
Jadi kalau kita dapat yang kecil ni saja, bermaksud 360 kita tolak dengan sudut keseluruhan 334 ni tadi. Barulah kita dapat sudutnya tiru sini. Jadi tolak dengan 334 darjah. Jadi di sini ialah kita dapati nilainya adalah bersamaan dengan negatif tangent iaitu 26 darjah. Ini tekan kalkulator lah 26 darjah. Jadi kita cari nilainya iaitu tangent 26. Jadi kita dapati jawapannya ialah 0.4877. Okey, dan jangan lupa tandanya ada negatif kat depan. Okey, negatif 0.4877. Okey, jadi sekarang kita test tengok tangent kita direct je 334. Jadi kita dapati negatif 0.4877. 4877 sama. Negatif 0.4877 sama ya. Okey, jadi ini ialah kalau dia berada pada sukuan yang keempat. Jadi ikut langkah ini, tentukan sukuan, tentukan positif negatif, lepas tu barulah tentukan sudut rujukan sepadan, dan kena ingat sudut rujukan sepadan adalah yang terhadap paksi X. Sini jangan pula awak cari sudut rujukan ke atas. Ke paksi Y ke sini. Itu salah. Okey, dia mesti terhadap paksi X. Okey, contoh yang ketiga, sin 98 darjah. Okey, jadi yang pertama kita tentukan dulu dia punya sukuan. Okey. Sukuannya saya buat sebelah sini. Okey. Macam ni. 0 darjah 90 180. Okey, sebab di 98 darjah saya pusing ini sampai sini ialah 90 darjah. 98 lebih daripada 90 lebih sikit. Okey, buat garis macam ni. Bermaksud dia berada pada sukuan yang kedua. Jadi kita ingat yang ini. Aku suka tolong kawan. Jadi pada sukuan yang kedua, sin positif. Sin positif. Jadi soalannya pun memang sin. Jadi kalau pada sukuan yang kedua, sin memang positif. Jadi saya letak tanda positif sini. Okey, seterusnya kita letak sin. Okey, kita nak cari sudut sepadannya. Okey, sorry, saya buat di bawah ya. Jadi di sini positif sebab dia berada pada sukuan kedua. Aku suka tolong kawan, positif untuk sin di sukuan yang kedua. Letak sin ikut soalan. Okey, nak tentukan sudut sepadannya. Sudut sepadan mesti terhadap paksi X. Ini paksi X. Sudut sepadan ialah dari paksi X ke garis yang kita buat. Okey, di situ dia punya sudut sepadannya. Okey, untuk dapatkan sudut ini, seperti tadi juga, sudut keseluruhan sampai sini ialah 180. Tolak dengan 98. Tolak dengan sini 98 akan dapat sudut tiru sini. Okey. Jadi kita dapati nilainya, kalau positif ni nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Sin 180 tolak 98 ialah 82 darjah. Jadi sin 98 adalah sama nilainya dengan sin 82 darjah. Okey, jadi kita tekan saja kalkulator. Sin 82. Okey, jadi kita dapati nilainya ialah positif 0.9903. Bundarkan ya. 9903 ni naik 1. Okey. Jadi inilah jawapannya. Okey, jadi yang tadi saya harap anda semua dah faham. Mula-mula kena pasti dia berada pada sukuan mana. Okey, dah tahu dah sukuan mana, kita buat aku suka tolong kawan supaya kita tahu di sukuan itu dia positif ke negatif. Okey, macam contoh ini tadi, dia berada pada sukuan yang keempat, lepas tu kita buat aku suka tolong kawan.
Jadi pada sukuan yang keempat ni yang positif ialah cos. Jadi kalau tangent, negatif. Kalau yang ini pula tadi, cos 160 berada pada sukuan yang kedua. Jadi, buat aku suka tolong kawan. Jadi pada sukuan yang kedua, yang positif ialah sin. Jadi kalau cos, negatif. Okey, macam tu. Jadi saya harap anda semua dah pun jelas berkaitan dengan hubungan di antara fungsi trigonometri dengan sudut rujukan sepadannya.